Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu Allahu al-yaqin. Amma ba'd. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين وحتى النملة في حجرها وحتى الحيتان لا يصلون على معلم الناس خيرا لا يصلون على معلم الناس خيرا. Naam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada pengajian perbahasan hadis Umdatul Ahkam. Saya pun tak tahulah kali berapa dah. Namun kita dah masuk, kalau tak silap saya, kita dah masuk hadis mengenai bab al-ghuslu minal janabah. Bab, betul ke? Bab mandi janabah. Betul? Yang lepas habis kan hadis yang lepas habis. Alhamdulillah. Hari ini kita akan cuba habiskan juga hadis mengenai mandi janabah. Mandi janabah. Naam. Sebelum itu, hani'an, inilah perhimpunan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Of course ini adalah perhimpunan yang diberkati. Yang mana saya kira yang datang ke perhimpunan, tak ramai orang yang boleh datang ke perhimpunan ilmu. Tapi kalau kita datang untuk perhimpunan semangat tu kemungkinan ramai. Tapi yang nak datang ke perhimpunan untuk yatafaqqah fid din, untuk menjadikan dia faqih dalam agama ni, tak ramai. Sedikit. Jadi yang datang inilah subhanallah, yang mana dia cuba untuk mengangkat dirinya daripada kejahilan. Hatta saya sendirilah, apabila saya datang untuk mengajar. Sebab itulah hadis yang saya bacakan tadi, bahawasanya Nabi sallallahu, sebab tu ada dalam satu hadis yang panjang, Nabi sallallahu, ada satu orang sahabat, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan, dua orang ni, amma ahaduhuma al-alim wal akharu jahil. Yang pertama orang yang alim, yang kedua orang yang jahil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu fadl al-alimi 'ala al-jahil. Bukan, silap, afwan. Amma ahaduhuma al-alim wal akharu al-ubbad, al-abid. Yang pertama adalah alim, yang kedua adalah orang yang ahli ibadah. Abid, ahli ibadah, namun ilmunya tak ada, dia ahli ibadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu fadlul alimi 'alal abidi, kelebihan orang alim ke atas orang ahlul ibadah, abid, ka fadli 'ala adnakum, seperti mana fadilat aku, kelebihan aku ke atas orang yang paling rendah sekali daripada kalian. Ini tamthilan yang Nabi bagi tahu. Antara ini bukan orang jahil, ini orang abid yang mana kemungkinan dia tidak ada ilmu atau kurang ilmunya. Kata Nabi, ka fadli ala adnakum, seperti mana kelebihan aku ke atas orang yang paling rendah ilmu di kalangan kalian. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang yang innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikah, wa ahlus samawati wal ardina, dan juga orang-orang ahlus samawat
dan juga penduduk langit wal ardin. Hujan Allahumma sayyiban nafi'ah. Alhamdulillah hujan. Tuan-tuan, hujan minta doa. Doakan apa? Antara tempat mustajab, berhenti dah. Antara mustajab berdoa adalah ketika hujan. Kata-kata Nabi, doa 'inda nida wa tahta al-matar. Hujan doa ketika mana antara ba'da nida, selepas azan, itu tempat mustajab. Selepas azan dan iqamah, ketika mana nak azan dan iqamah, itu tempat mustajab doa. Wa tahta al-matar, dan di bawah hujan. Kita boleh doa. Dah sekejap. Dia bagi sekejap je hujan. Jadi tuan-tuan, sambungan hadis tadi, kata Nabi SAW, sesungguhnya ahli samawati wal ardina, penduduk di langit dan penduduk di bumi, semua ni, hatta, kata Nabi SAW, sehinggalah an-namlata fi hujuriha, sehinggalah semut yang mana ada di dalam rumah dia, dalam bilik rumahnya. Wa hatta al-hut, sehinggalah ikan-ikan kecil di dalam lautan. Dalam riwayat yang lain, hatta al-hitan fi jawfil bahr, sehinggalah ikan-ikan kecil yang di jawfil bahr, di laut yang paling dalam. Apa yang mereka buat? La yusalluna ala muallimin nasi khaira. Mereka akan mendoakan untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan manusia ilmu. Sebab itulah tuan-tuan, antara niat tuan-tuan datang ke sini adalah untuk lepasnya ajarkan balik. Sama ada kita ajarkan kawan, ajarkan anak, ajar kepada siapa-siapalah. Niatkan. Sebab itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, di dalam kitab, nak lupa nama kitab dia. Dia kata lil ilmi sittat maratib. Untuk ilmu ni ada 6 martabat. Untuk ilmu ada 6 peringkat. Yang pertama, husnus soal. Yang pertama ni pandainya bertanya. Ni tuan-tuan. Untuk ilmu ni kena pandai bertanya. Kalau tak pandai bertanya, kita takkan dapat jawapan yang baik. Ataupun orang tak suka jawab. Orang simpan ilmu daripada kita. Kita bertanya, orang macam rupa nak bergaduh je, orang pun malas jawab. Ataupun kita bertanya benda-benda yang tak patut. Antara yang pandai bertanya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cukup pandai bertanya, sehingga Abu Hurairah, walaupun dia kata sahib tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa sinin, aku bersahabat, berilzam dengan Rasulullah selama 3 tahun, tetapi ilmunya, hafalan hadisnya melangkaui orang yang lebih lama bersahabat dengan Rasulullah. Antaranya dikatakan, Nabi kata sebab Abu Hurairah ni pandai bertanya. Dia akan bertanya benda orang lain tak pernah tanya. Dia akan tanya. Yang kedua ialah, lepas husnul soal, dia adalah husnul al-istima'. Kena bagusnya dalam kita mendengar. Ada orang dia pandai bertanya, tapi dalam bab maharah ataupun dalam bab mendengar dia kurang sikit. Dia tambah-tambah zaman sekarang ni zaman gadget. Zaman kita, tuan-tuan, kemungkinan kita tidak ada gadget yang mengacau. Jadi kita boleh fokus dekat guru. Zaman sekarang, zaman saya pun kecil-kecil dulu, tapi zaman yang saya gen berapa tak? Dia perubahan. Daripada kalau saya start pegang phone yang canggih ni, tak silap saya umur berapa dah? Saya balik Yaman umur 22 ke 23 lah, macam tu lah. Maknanya inilah. Jadi tuan-tuan, yang itu husnul istima'. Yang ketiga adalah husnul faham. Yang ketiga adalah bila dah pandai bertanya, pandai mendengar baik, mendengarnya dengan cara yang bagus, kemudian kena faham, husnul faham. Dia cuba faham. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat, ataupun saya sendirilah, pengalaman saya, orang yang pandai buat 3 benda ni cukup dalam kelas, dia tak perlu belajar lain dah. Ini orang power ni. Kalau tuan-tuan mungkin lah kat universiti ke, dekat sekolah ke, kadang-kadang kita pun heran, kenapa dia ni bukannya rajin belajar, tapi dalam kelas
Tapi dalam kelas dapat markah tinggi semua. Tengok-tengok dia bukannya nak belajar pun. Malam exam pun boleh main. Tuan kan Dr. Kamilin Jamilin kan, dia cerita kan, malam exam boleh main gusti lagi, boleh main bola lagi. Sebab apa tuan-tuan? Ini benda ni yang kita kena faham. Dalam pengajaran kita kena faham betul. Sebab tu kita kena latih anak kita. Jangan pernah ponteng kelas, jangan pernah, sebab ini dalam kelas paling penting. Husnul faham. Kemudian yang ke 4 husnul faham. Kemudian al-hifzu, menghafal. Ustaz hafal? Menghafal. Tetapi budak-budak dia start hafal dulu. Budak-budak punya cara, budak-budak punya ilmu. Sebab budak-budak ni dia ni otak dia kefahaman dia lebih kepada hafalan, kefahaman dia kurang. Sebab tu kadang-kadang budak ni kita bagi dia hafal, nanti dah umur dia dah 16, 17, 18, kekurangan pula dia dalam menghafal, kelebihan dia dalam memahami. Time tu bila dia dah hafal banyak, tinggal nak faham, tinggal dia nak keluarkan balik dia ilmu-ilmu dia. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, ta'lim, ajarkan. Tuan-tuan, martabah yang kelima ni ta'lim, ajarkan. Yang keenam ialah al-amal. Fahiya, kata Ibn Qayyim al-Jawzi, thamaratuhu, inilah buah dia, inilah kesan daripada belajar. Thamaratuhu wahiya al-amal. Al-amal, inilah kesan, inilah buah daripada ilmu, iaitu amal. Yang mana sebelum tu adalah ta'lim. Sebab tu saya sendiri secara ikhlas, secara sarahah, secara jujur yang saya kata, benda yang saya ajarkan, benda tu saya sendiri senang amal. Lepas tu tuan-tuan kena cuba, cuba sampaikan. Tambah-tambah tuan-tuan, kita belajar hadis. Yang ni kita belajar hadis, yang mana Nabi beritahu, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu wa wa'ahu fahafizahu faballaghah. Allah Subhanahu wa taala bagi cahaya, atau kama qala, Allah Subhanahu wa taala bagi cahaya terhadap orang yang belajar hadis, yang mendengar hadis daripada kami, kemudian dia faham, dia hafal, dia sampaikan pula kepada orang. Allah bagi cahaya kepada kehidupan dia, Allah bagi cahaya kepada muka dia. Subhanallah tuan-tuan. Jadi itu sedikitlah mukadimah. Mukadimah. Sebab tu saya kadang-kadang bila dalam dengan student-student saya buat ada 2-3 kelas lah dengan student, kelas yang di luar di malam. Kalau cancel, saya akan cari kelas lain untuk ganti. Dengan studi kat kelas. Yang kalau dalam kelas biasa, kita takkan dapat orang yang betul-betul datang tu memang betul-betul nak belajar. Ada yang datang sebab kadang-kadang nak attendance, ada yang datang. Tapi bila kelas yang tatawu'i ni, kelas yang bukan wajib ni, bila dia orang sedia dah datang, subhanallah. Baik, kita masuk kepada hadis. Hadis yang bab al-janabah. Sebelum tu tuan-tuan, al-janabah ni daripada perkataan bahasa Arab junub, iaitulah ba'uda, ba'id, jauh. Jauh daripada apa? Dikatakan jauh daripada malaikah. Orang yang dalam keadaan tidak suci adalah dia jauh daripada para malaikah. Wallahu a'lam. Dan junub ini, janab, orang yang bila diistilahkan dengan perkataan junub dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Wa in kuntum junuban fatahharu. Antara sebab berlakunya junub, tuan-tuan, junub ni adalah, junub asalnya ialah keluar air mani, maka jadilah junub. Asalnya. Tetapi sesuatu orang itu tidaklah, dia walaupun tak, dia ada 6 tempat yang mana dia akan jadi junub. Ada 6 keadaan yang menyebabkan dia jadi junub. Yang mana dia yang dia mewajibkan baginya mandi. Yang pertama, keluar mani, khurujul mani, keluar air mani. Sama ada min zakarin atau unsa, sama ada daripada laki ataupun perempuan. Nanti kita akan tengok ada hadis dalam ni yang mana sahabiah, satu orang sahabat perempuan tanya tentang Nabi pasal adakah orang perempuan keluar mani juga, dan Nabi jawab. Yang kedua adalah ilajuz zakar. Ilajuz zakar fil farj, yang mana apabila cukup
bersentuhan antara kemaluan lelaki dan kemaluan wanita, suami dan isteri, bersentuh dan masuk sekadar hasyafah, dia tidak sekadar bersentuh, dia masuk sedikit, maka wajib, walaupun tidak keluar air mani, walau lam yakun inzal, walaupun tidak keluar air mani, masuk. Yang ketiga, orang Islam, dia orang kafir nak masuk Islam. Sebahagian ulama kata wajib, sebahagian ulama kata sunnah. Sebahagian ulama kata wajib, sebahagian ulama kata sunnah. Sebab ada sebahagian sahabat warid, sebahagian sahabat bila masuk Islam Nabi suruh mandi. Tapi ada sebahagian sahabat yang lain tak ada warid Nabi suruh mandi. Maka perintah di sini, para ulama bawakan perintah di sini menyebabkan perintah untuk sunnah, bukan wajib. Ala kullin ikhtilaf, ada yang kata wajib, ada yang kata ada yang kata sunnah. Yang keempat adalah mati. Mati ni wajib mandi. Satu orang mayat ni dia wajib mandi wajib. Wajib mandi wajib. Siapa yang nak mandikan dia? Sebab itulah kita kata mandilah kamu sebelum dimandikan. Bukanlah solat, bukan sekadar solat, mandi. Sebab tu jangan susah-susah tuan-tuan. Tuan-tuan belajar mandi janabah, automatik tuan-tuan dah boleh mandikan mayat. Sama. Mandi janabah dengan mandi mayat tak ada beza, sama. Sama je tuan-tuan. Bezanya nanti cara, itulah kita panggil itu pengalaman saja. Cara nak keluarkan najis daripada perut, kan orang. Itu pengalaman. Tapi kaedah, cara wajib dia, cara sunnah dia semua sama. Tuan belajar mandi wajib ni, insya-Allah balik dah boleh boleh mandikan. Kemudian antaranya lagi ialah haid dan nifas. Haid dan nifas. Dah cukup 6. Haid, nifas 6. Ini 6 perkara yang mewajibkan mandi wajib. Mandi janabah yang menyebabkan dalam keadaan junub. Satu orang yang junub dia mandi wajib. Nah, tuan-tuan, mari kita masuk pada hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuqil Madinah wa huwa junubun. Qala fan khanastu minhu fadhahabtu faghtasaltu thumma ji'tu faqala ayna kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Tuan-tuan, hadis ni adalah hadis daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Satu ketika dia laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuqil Madinah. Dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebahagian tempat turuqil Madinah. Sebahagian di tempat jalan Madinah lah. Dia terserempak dengan Nabi. Kemudian wahwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Persoalannya saya nak tanya, dia junub ni daripada, kan saya antara yang mewajibkan, antara yang menyebabkan seseorang itu junub adalah keluar air mani, kedua bersama dengan isteri. Abu Hurairah dekat sini di kategori mana? Keluar air mani, ihtilam. Mimpi. Mimpi menyebabkan air mani. Sebab apa? Abu Hurairah tak kahwin waktu zaman Nabi. So kita tahu kat sini bahawasanya Abu Hurairah dia mimpi basah lah kita kata. Kemudian dia tak mandi, dia keluar pergi ke berjalan-jalan sehinggalah dia terserempak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia terserempak dengan Nabi dalam keadaan dia junub, maka dia fan khanastu, maka aku pun fan khanastu, maksudnya aku slow keluar, tak minta izin. Slow tiba-tiba hilang. Itu maksud dia. Mula kita nampak Hadi, tiba-tiba mana Hadi contohnya. Dia slow dia keluar. Kita pun tak tahu. Kemudian dia lari daripada Rasulullah. Apa yang dia buat? Faqtasaltu, kemudian aku pun mandi junub lah. Aku mandi junub, kemudian aku datang balik. Summa ji'tu. Kemudian faqala, Nabi tanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Tuan-tuan, Nabi seorang yang sangat peka.
Nabi sangat peka. Kalau tuan-tuan tengok hadis tentang Nabi betulkan saf, tentang Nabi tengok sahabat-sahabat, Nabi sangat peka. Ada seorang sahabat yang selalu rajin solat kat hujung masjid, tiba-tiba hari tu dia tak ada. Nabi tanya, mana dia? Nabi tunggu untuk solat subuh. Nabi sangat peka, tuan-tuan. Jadi bila orang tak ada, Nabi peka, Nabi tahu dia tu hilang. Bila dia datang balik, Nabi kata, hang pi mana? Hang pi mana? Dia kata, wahai Rasulullah, kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka. Aku tadi dalam keadaan junub, fakarihtu an ujalisak, dan aku benci, aku tak suka untuk duduk. Aisyah kam? Mai ke bawah. Mai. Mama ada turun bawah. Mai. Mai. Sini. Masuk bawah. Baik. Kat mana? Fakarihtu an ujalisak. Aku tak suka untuk duduk bersama kamu, sedangkan aku dalam keadaan tidak suci. Wa ana ala ghairi taharah. Maka kata Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nabi kata, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya sesuatu orang mukmin tu dia tidak bernajis. Baik tuan-tuan, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak menajis. Dekat sini kita dapat satu faedah yang sangat besar, tuan-tuan. Para ulama, majoriti para ulama mengatakan bahawasanya orang Islam itu, manusia itu, dia tidaklah bernajis hayyan atau maitan, sama ada dia dalam keadaan hidup ataupun mati. Dia tak bernajis. Ini tuan-tuan, Muslim dan mukmin tidak najis. Namun ada persoalan, adakah orang kafir najis? Innal musyrikina najasun, kata dalam Quran. Dalam Quran kata sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Sebab apa timbul persoalan ni, tuan-tuan? Sebab Nabi kata innal mu'min, seorang mukmin. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim atau Bukhari, innal muslim, Nabi kata lah, sesungguhnya Muslim tu tidak bernajis. Nabi tak kata innal insana. Nabi tak kata sesungguhnya manusia itu tidak bernajis. Nabi spesifikkan orang Islam dan Nabi spesifikkan orang mukmin. Timbul persoalan, adakah orang non-Muslim itu tidak bernajis? Itu bernajis. Sebab dalam Al-Quran bagi tahu orang musyrik tu najasun. Dan janganlah mereka masuk ke dalam Masjidul Haram ba'da amin hadha, selepas tahun ini, kata Nabi. Dia tak boleh masuk Masjidil Haram dalam ayat tu. Okey. So jawapan terhadap persoalan ini ialah kita tunggu selepas ni. Tak adalah tunggu. Mana ada tunggu pula. Okey. Orang kafir ni najisnya kerana musyrik kan? Ahsan, tabarakallahu fiik. Orang okey. Namun kat sini kita ikhtilaf al-fuqaha, khilaf para ulama di dalam menafsirkan adakah orang non muslim itu najis. Majoriti ulama, pendapat yang empat, mazhab yang empat mengatakan bukan najis. Dekat sini bukan najisul aini, bukannya najis pegang dia tu, maksudnya dia bernajis. Bukan maksud itu. Tetapi najis i'tiqadi. Najis i'tiqad dia tu, musyrik dia tu. Kesyirikan itu adalah najis. Sedangkan para ulama Zahiri, mazhab Zahiri, dan juga Syiah Zaidi yang kat Yaman, Syiah Zaidi ni kat Yaman, depa kata non muslim najis, tak boleh pegang. Kalau pegang basuh. Susah ni kalau kita bawa ni, tuan-tuan. Tak boleh salam, tak boleh makan kat kedai makan non-Muslim. Jadi yang pendapat yang sebenar, yang tepat adalah confirm lah pendapat jumhur. Antara hujah ni ialah Nabi bermuamalat dengan non-Muslim, Yahudi dan kafir, Ahlul Kitab. Nabi makan daripada bekas mangkuk mereka. Kemudian Nabi benarkan, antara paling kuat sekali Nabi, Al-Quran benarkan kita berkahwin dengan orang lelaki, berkahwin dengan kitabiyat, dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Kalau dia najis, mana boleh kahwin? Nak pegang macam mana? Nak pegang kena basuh. Jadi Quran benarkan.
Jadi inilah pendapat yang terkuat. Okey tuan-tuan, antara faedah daripada hadis ni ialah yang pertama tadi, Muslim ini tidaklah menajis sama ada hidup ataupun mati. Dan kedua ialah orang non Muslim pun juga tidak bernajis. Namun kenapa Nabi tak kata innal insan? Nabi tak kata kenapa sesungguhnya manusia tidak menajis? Sebab kebiasaannya yang ihtimam, yang mementingkan taharah, mementingkan kebersihan adalah orang Islam. Kebiasaan ataupun sepatutnya, ni kita kata, yang mementingkan kebersihan adalah orang Islam. Sebab ini termasuk dalam perkara ibadah. Sebab apa kebersihan termasuk dalam ibadah? Sebab satu orang yang nak beribadah, dia wajib bersih. Dia wajib bersih daripada sebarang najis. Dia wajib sucikan diri dia. Kalau non-Muslim, tak perlu. Tetapi tuan-tuan, hakikatnya zaman sekarang siapa yang lebih bersih? Hakikatnya Sepatutnya kalau kita belajar Quran, hadis, dalam sejarah, memanglah innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah SWT suka, sayang, cinta kepada orang yang rajin bersihkan diri. Sepatutnya lah. Tetapi hakikat yang berlaku, yang kelat untuk ditelan ialah orang Islam yang memang pengotor. Negara yang paling pengotor, negara orang Islam. Toilet terpanjang, tuan-tuan tahu kat mana toilet terpanjang di dunia? Negara Arab lah, dengan negara Islam. Bangladesh, Mesir tu abang saya balik dari Mesir, dia tanya, tahu tak toilet apa terpanjang di dunia? Tak tahu kata. Mesir. Sebab apa? Tembok dia tu semuanya toilet. Tembok panjang tu, dia mau kencing tepi jalan, itu terpanjang. Kalau saya pula balik Yaman, saya kata toilet apa terbesar di dunia? Toilet di Yaman. Sebab ada satu tempat namanya Babul Yaman, pintu Yaman. Tempat tu jual ni lah, jual macam-macam lah, pasar malam besar lah. Turun je daripada bas, Allah, bau dah hancing lah. Nama dia pintu Yaman tu, Babul Yaman. Nak masuk pintu Yaman dah bau hancing dah, tuan-tuan. Bau hancing, dia pun kencing rata-rata. Di Bangladesh pun sama. Dia pun kencing, dia pun buang je. Hatta di India tepi-tepi, dia pun kata yang balik, orang perempuan pun sama. Dia tutup tepi tempat railway station dia tu, dia tutup muka, dia kencing ke, dia buang. Tapi tuan-tuan, pergi kita tengok negara non-Muslim, pergi Japan, pergi Singapura, pergi Amerika. Sebab itu Rashid Ridha lah, Rashid Ridha ke Hasan al-Banna, dia kata, aku jumpa Islam di bukan negara Islam. Ni Ustaz Rashidi boleh. Siapa yang cakap ni? Muhammad Abduh. Silap, Muhammad Abduh. Naam, dia kata aku jumpa Islam di negara bukan Islam. Tuan-tuan, negara orang bukan Islam, dia tengok orang nak lintas jalan, dia dah slow dah. Negara Arab, dia tengok Saudi, dia tengok orang jalan, lagi dia laju. Dia tak bagi orang lintas. Terus. Jadi kita sebenarnya kitalah menyebabkan Islam tu buruk di mata masyarakat dunia. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, 3 orang jenis orang kafir. Yang pertama, orang yang non-Muslim yang tak sampai agama Islam terhadap dia. Mereka ni ma'zur, agama Islam tak sampai kat dia orang, maka mereka ni dimaafkan, akan masuk syurga Allah, insya-Allah. Dan ada hadis yang maka mereka ini ada yang dhaifkan, ada yang kuatkan, bahawasanya mereka akan diuji di akhirat nanti, sama ada mereka patuh pada Allah ataupun tidak, dan mereka akan dimasukkan syurga kalau berjaya, dan masukkan dalam neraka kalau tak berjaya. Tetapi secara asalnya mereka ni dikecualikan. Walaupun non-Muslim, orang asli tengah-tengah hutan yang tidak pernah sampai Islam pada mereka ni ma'zur, mereka ni dimaafkan. Bila mereka meninggal, mereka ada harapan yang besar untuk masuk syurga. Sebab tu kita jangan kata-kata senang-senang semua orang Islam tidak masuk syurga. Yang kedua, orang non-Muslim yang mana sampai risalah, sampai agama Islam kepada dia, tetapi dengan gambaran yang salah. Dengan gambaran yang salah. Dia sampai agama dia kat dia, sampai orang bawa agama kat dia, tetapi sampai gambaran yang salah.
Okey, contohnya tuan-tuan, kita dia duduk dekat tengah-tengah kutub utara tu. Bila orang dia sampai agama Islam, orang sampai Islam kat dia semua Islam jenis-jenis teroris, ISIS. Ni dia pergi pula negara-negara tengok jenis Islam ni bergaduh semua sampai benda-benda yang tak betul. Kemudian dia tolak Islam. Bila dia tolak Islam bukan sebab dia tolak Islam, tapi dia tolak sebab apa? Gambaran Islam yang tak sampai tu tak betul. Ini jenis golongan ni pun ma'dzur, dimaafkan. Yang ketiga, yang ini barulah masuk neraka tuan-tuan, iaitulah dah sampai Islam dengan Islam yang jelas, tertegaknya hujah, dia pun sampai dah nampak kebenaran Islam tu, kemudian dia tolak juga. Yang ini jenis masuk neraka kata Imam Al-Ghazali. Yang ini masuk neraka khalidina fiha abada. Jadi kita jangan senang-senang kata semua orang non-Muslim ni kesian, kita kata acung tu baik dia, sedekah. Sebab tu saya ada jumpa kalau dengan orang tabligh ni bagus. Dia punya sangka baik terhadap orang non-Muslim ni bagus. Dia kata apa? Dia tak panggil orang non-Muslim, dia panggil non yet Muslim. Baguslah. Belum lagi Islam. Tuan-tuan, kita memang betul lah. Kita bila kita nak bincang tentang hukum, memang kita klasifikasikan. Tetapi bila dalam konteks dakwah, konteks nak mengajak ni, kita cuba husnuzon. Kita cuba bersangka baik terhadap orang ni dan ajak mereka. Baik tuan-tuan. Dan antaranya lagi, antara faedah daripada hadis ni ialah mengatakan bahawasanya tidak wajib untuk bersegera di dalam mandi wajib. Satu orang bila keadaan junub, maka tidak dia untuk mandi junub ni bukan ala faurin, bukan kena segera, tetapi boleh at-tarahi, boleh lambat-lambat. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu yang pertama Abu Hurairah dia tak mandi wajib lagi, dia pergi keluar. Yang kedua, bila Nabi tahu dia ingin balik, dia kata apa? Kenapa seolah macam nilah, kenapa balik? Macam itulah. Bukannya menajis pun kamu. Seolah gitulah kita faham. Kenapa tak duduk je, tak bernajis pun. Namun menyegerakan mandi wajib adalah afdal. Menyegerakan mandi wajib adalah afdal, tetapi tidak wajib. Yang keempat, kita boleh dapat daripada hadis ni ialah satu-satu orang yang dalam keadaan junub, dia tidaklah haram ataupun tidak makruh untuk sembang dengan orang, ataupun untuk pergi mana-mana, ataupun duduk menyembang-menyembang. Seperti mana dulu pernah ada dalam siapa ada viral. Dia kata kalau junub ni, kalau dia makan apa ustaz tu, saya lupa dah, ada yang viral tu. Dia kata penyakit lah, apa benda lah. No, tak. Cumanya ada dua tempat yang sunat untuk kalau kita nak buat ialah kita kena mandi wajib. Kalau tak mandi wajib, ambil wuduk. Kalau tak mandi wajib, ambil wuduk. Yang pertama, kita nak tidur. Nanti kita ada hadis dia. Yang pertama, tidur. Bila dalam keadaan junub, nak tidur, sunnah, yang lebih sunnah ialah kalau tak nak mandi, berwuduk. Yang kedua, nak makan. Kalau dalam keadaan junub, kalau nak beli barang tak ada apa tuan-tuan, tak makruh, tak haram. Dalam keadaan junub pergi pasar beli barang. Ada orang kata tak boleh. Mana? Tak apa. Pergi beli barang, masak, tak ada masalah. Tapi nak makan, sebab ada hadis Nabi kata, siapa yang man arada an yanam aw yakul wa huwa junubun falyatawadda, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang nak tidur ataupun nak makan sedangkan dia dalam keadaan junub, maka ambil wuduk. Ambil wuduk. Faham? Seterusnya hadis yang kedua. Haji baca? Boleh Haji? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah menyatakan apabila Nabi janabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memudahkan dengan membasuh kedua tangannya. Seterusnya baginda berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Lepas itu baginda membilas ke badan, kemudian menjela-jela rambut dengan kedua tangannya sehingga baginda yakin air sudah sampai ke pangkal rambut. Selepas itu baginda membilas dengan air sebanyak 3 kali.
supaya kita membilas dulu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah. Daripada Aisyah dia kata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana dekat sini menunjukkan, dia bukan menunjukkan fi'il madhi sekadar benda yang lepas. Dalam hadis dia ada dua. Bila ada kana, bila bercampur dengan fi'il mudhari', dia akan jadi sama ada, dia akan jadi benda tu selalu Nabi buat. Nabi selalu buat. Dia bukan kadang-kadang. No. Kana bercampur dengan fi'il mudhari' menunjukkan selalu kebiasaan Nabi. Kana, kata Nabi, kana Rasulullah SAW idza ightasala minal janabah, bila dia mandi wajib, yang pertama dia buat ialah ghassala yadaih, maka dia pun membasuh kedua-dua tangan dia. Ini yang pertama. Kita baca je dulu. Nanti kita akan kumpulkan semua hadis, dan kita akan kumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan mandi junub, dan kita akan satu-satukan. Kita akan kaifiah mandi junub secara sempurna. Baik tuan-tuan, yang pertama ialah dia mandi, dia basuh tangan, kemudian summa tawaddaa wudu'ahu lis-salah, kemudian dia ambil wuduk seperti mana dia nak berwuduk dalam keadaan seperti mana nak berwuduk solat. Yang ketiga ialah summa yukhallilu bi yadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatah. Kemudian dia yukhallil, kemudian dia ambil tangan. Yukhallil ni adalah dia menyela. Yukhallil sya'rahu bi yadayhi sya'rahu, dengan tangan dia rambutnya, sehinggalah idza dhanna, sehinggalah dia yakin bahawasanya qad arwa, dia sampai nampak ke pangkal rambut, arwa basharatu afadha alaihi alma. Kemudian Nabi buat apa? Jiruskan air. Tuan-tuan kena jangan bayangkan Nabi mandi macam kita mandi. Nabi mandi macam kita mandi. Kita mandi guna shower. Nabi mandi guna orang zaman dulu-dulu lah. Cedok zaman tuan-tuan lah. Ada bekeh, kemudian cedok gitu. Bayangkan gitu. Dan Nabi mandi dengan sok satu sok ni 3 liter. Nabi mandi wajib. Nabi ambil wuduk 1 mud Nabi. 1 mud ni 600 ml. Mandi wajib 3 liter tuan-tuan. Cukup ke? Saja ada hadis yang kita nak tengok hadis lah sendiri. Ada sahabat kata tak cukup ni. Aku tak cukup mandi wajib 3 liter ni. Nanti apa kata Jabir, apa kata sahabat. Okey, tuan-tuan, kita kena bayangkan macam tu Kemudian Nabi jiruskan air, summa ghassala sa'ir jasadih. Kemudian Nabi umumkan air ke seluruh badan. Dekat sini kita nampak turutan untuk ambil mandi janabah pada hadis ni ialah yang pertama basuh tangan. Sebab apa basuh tangan? Sebab satgi nak celup. Kalau tangan kotor kita celup, terkena air tu boleh jadi najis. Sebab tu basuh tangan, Nabi akan basuh tangan 3 kali. Dekat sini dia tak kata 3 kali. Hadis yang lain nanti dia ada kata 2 kali atau 3 kali. Bila basuh tangan, terus ambil wuduk. Seperti mana wuduk nak mandi, nak solat. Tapi nanti kita akan lihat ada kesempurnaan hadis yang lain. Kemudian seterusnya lah tuan-tuan tahu. Hadis yang ketiga, an Maimunah binti al-Haris zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu' al-janabah fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratayn aw thalatha thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ard aw al-ha'it marratayn aw thalatha thumma matmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afada ala ra'sihi al-ma' thumma ghasala sa'iri jasadihi thumma tanaha fa ghasala rijlaihi fa ataituhu بخرقة فلم يردها فجعل ينقض الماء بيديه. Okey, baik. Nah, tuan-tuan, hadis ni adalah hadis Maimunah bin Haris, zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia berkata wada'tu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku letak bekas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, bekas air lah. Wada'tu, aku letak Maimunah ni Nabi. Bekas dalam bilik air
untuk Nabi SAW mandi. Kemudian apa yang Nabi buat? Wada'tu li Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Air, kemudian Nabi ambil wudu janabah. Kemudian apa yang Nabi buat? Fa akfa'a bi yaminihi. Nabi pun ambil bekas untuk wudu untuk mandi janabah tu. Nabi pun akfa'a. Akfa'a adalah tuang. Nabi pun tuang dekat tangan bi yaminihi ala yasarihi. Guna tangan kanan tuang ke atas tangan kiri. Marratain aw thalatha. Tuang kemudian basuh. Tuang kemudian basuh. Tuang kemudian basuh. 3 kali ataupun 2 kali dalam hadis ni. Kemudian apa yang Nabi buat? Summa matmada wastanshaqa. Kemudian Nabi ambil matmada. Matmada ni apa? Berkumur. Wastanshaqa. Kemudian Nabi istinsyaq. Nabi istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung, kemudian keluarkan air itu. Kemudian Nabi ghasala wajhahu wa dhira'aihi. Nabi basuh muka. Tuan-tuan, ini wuduk lah tuan-tuan. Wuduk lah ni. Basuh muka, kemudian dhira'aihi, lengan dia. Thumma afada. Kemudian Nabi ambil air, terus jirus ke kepala dia. Kemudian basuh seluruh badan. Summa tanaha. Kemudian Nabi beralih tempat. Kemudian Nabi basuh kedua-dua kaki dia. Kemudian aku datangkan dengan kain di khirfah. Aku datangkan dengan kain untuk Nabi lap. Kemudian Nabi tolak. Kemudian Nabi buat apa? Yang qudul ma' biadih. Nabi keringkan air dengan tangan, tak pakai towel. Tak pakai towel. Kat sini ada faedah. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah dengar, ada orang kata, mungkin ada orang tuan-tuan pernah dengar, makruh lap air wudu. Makruh lap air wudu, pernah dengar tak? Ataupun makruh lap lepas mandian. Memang ada pendapat begini, based on ni. Nabi tolak. Bila Maimunah bagi kain mandil, bagi kain untuk lap, Nabi tak ambil, Nabi tolak. Kemudian Nabi keringkan guna tangan. Nanti kita akan bincang ya. Okey, hadis ni apa yang berbeza dengan hadis yang kedua tadi? Apa yang beza dia? Beza dia ada tambahan tuan-tuan. Beza dia yang pertama, kalau hadis yang kedua tadi dia tidak ada berapa kali bilangan basuh tangan. Dalam hadis ni ada berapa kali? 2 atau 3 kali. Yang kedua, bezanya ialah summa ghasala farjah. Dalam hadis ni detail lagi. Selepas dia basuh tangan, apa yang dia buat? Dia membasuh kemaluan, menyucikan kemaluan. Kalau dalam hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua tadi tak sucikan kemaluan dia, terus ambil wudu. Hadis ni dia kata selepas basuh tangan dia cucikan kemaluan. Ghassala farjah. Dia menyucikan kemaluan dia, tuan-tuan. Lepas dia sucikan kemaluan, dia buat, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Daraba yadahu bil ardi. Dia bukan istinja. Dia letakkan tangan ke tanah 3 kali. Dia tuan-tuan untuk apa? Gosok tangan dekat tanah. Bersihkan tangan balik selepas menyuci kemaluan. Ini dia cara dia, tuan. Zaman lah ni saya nak tanya. Zaman lah ni nak cuci kat bawah juga ke tangan kita? Zaman lah ni basuh sabun lah, tuan-tuan. Kita dah ada kemudahan. Sebab tu kita jangan faham hadis as a literal. Kita kena faham maksud hadis tu. Nabi basuh tu bukannya sebab sunnahnya kita tu, bukannya basuh kena ikut tiru gitu, tapi cuci tangan. Sebab lepas kita basuh kemaluan tu, kemungkinan kita nak cuci tangan. Sebab lepas ni kita nak tangan kita ni, kita nak dalk, kita nak urut-urut
seluruh badan nak cucikan semua tu. Okey, kemudian barulah Nabi, lepas Nabi kemudian barulah Nabi sambung, Nabi ambil wuduk. Lepas Nabi basuh kemaluan, kemudian Nabi basuh tangan, kemudian Nabi ambil wuduk. Nabi sambung madmadha wastansyaqa, kemudian basuh muka, basuh tangan, dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, barulah lepas ambil wuduk, barulah Nabi afadha ala ra'sihi al-ma. Nabi barulah start dengan jiruh kat kepala. Okey, secara ringkas kita lihat. Ini sempurna tuan-tuan. Hadis ni bagaimana kita nak ambil wuduk yang betul mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah basuh tangan. Basuh tangan, cuci tangan. Lepas cuci tangan, kita basuh tempat kemaluan. Bila kita basuh tempat kemaluan tu, kita dah niat untuk janabah. Tuan-tuan, bila kita dah basuh kemaluan tu, kita dah niat untuk mandi junub, mandi janabah, mandi wajib. Sebab apa? Nanti tak perlu dah kita nak betul-betul waktu kita dah nak umumkan air kat badan ni, tak perlu dah kita nak betul-betulkan kat situ dah. So dekat bawah start sahaja dengan kita basuh kemaluan, kita dah niat mandi janabah dekat situ. Bukan kita niat nanti waktu nak air kena kepala. No. Waktu dekat tempat basuh kemaluan tu. Bila dah basuh kemaluan, basuh tangan balik, kemudian ambil wudu. Sunnahnya ambil wudu selepas kita basuh kemaluan, bukan awal-awal. No. Bukan awal-awal yang ambil wudu. No. Selepas basuh kemaluan, basuh tempat di kemaluan, barulah kita ambil wudu. Selepas ambil wudu, barulah kita jirus kepala je, jirus air dekat kepala, jirus air kat kepala. Tapi niat dekat situ tak? No. Niat dekat mana tadi lah? Basuh kemaluan. Berapa kali jirus kat kepala? 3 kali. Kemudian basuh, umumkan air ke badan, bermula dengan sebelah kanan, kemudian kiri. Ada pendapat yang mengatakan 3 kali, ada pendapat yang mengatakan sekali. Yang mengatakan 3 kali kias. Mazhab Syafi'i 3 kali. Kias terhadap kepala. Ada yang mengatakan sekali. Sebab kalau tuan-tuan perhati dalam hadis, tak ada kata 3 kali. Basuh badan tak ada 3 kali. Basuh je. Tapi kepala ada cakap 3 kali. Tapi badan tak cakap. Mazhab Syafi'i kias terhadap basuh kepala, badan 3 kali. Boleh faham Kias ni sama kan? Okey tuan. Hadis ni semata-mata menunjukkan cara basuh, cara mandi hujung. Clear tuan-tuan? Ada yang ni. Dan faedah yang kita dapat daripada hadis ni, last kali ada tak Nabi ambil wuduk lagi? Tak ada. So majoriti para ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bila kita mandi wajib, mandi janabah, automatik kita telah cukup, tak perlu ambil wuduk untuk solat. Tuan-tuan, contohlah nak solat subuh, mandi janabah pagi, tak perlu ambil wuduk dah lepas tu. Melainkan kalau kita memegang kemaluan, maka batal lah wuduk. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan ikut pendapat mazhab Ibn Taymiyah, tak batal wuduk. Pegang kemaluan, tak batal wuduk. Ini dalam mazhab Syafi'i batal wuduknya. Sebab tu kan kita dah kata tadi, awal-awal kita dah niat, waktu kita basuh dekat mandi janabah tu, niat kita dekat mana? Awal-awal tu. Sebab itu kita belum ambil wuduk. Jadi lepas tu tak perlu dah kita takalluf nak beria-ria sangat kita nak basuh bawah tu tanpa kita memegang lah. Okey tuan-tuan, baik. Jadi cukup tak perlu ambil wuduk dah, sebab dia dah cukup. Melainkan kalau kita pegang sama ada pegang kemaluan ataupun terkentut, apa-apa yang membatalkan wuduk, juga membatalkan mandi janabah, membatalkan. Maka perlulah lepas tu ambil wuduk balik. Kalau tidak tak perlu. Okey, hadis yang seterusnya. Hadis Ummu Salamah, betul kan?
Hadis Ummu Salamah. Betul? Abdullah. Ha? Hadis Abdullah. Abdullah Umar. Abdullah bin Umar. Iya, sah. Naam. Daripada Abdullah bin Umar, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Qala na'am, idza tawadda ahadukum falyarqud. Berkatalah Abdullah bin Umar, dia kata wahai Nabi, berkata Abdullah bin Umar bahawasanya bapa dia Umar Al-Khattab, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Adakah boleh seseorang daripada kalangan kami tidur sedangkan dia dalam keadaan berjunub? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yes. Tetapi ambillah wudu dahulu idza tawadda. Lepas ni nak balik kampung. Seronok ni macam tu. Okey. Okey, jadi boleh idza tawaddaa ahadukum falyarqud. Maka kalau ambil wuduk maka tidurlah. Jadi perintah ni perintah tuan-tuan. Kalau kita belajar fiqh, kaedah fiqhiyah, perintah al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu membawa kepada kewajipan. Adakah perintah kat sini wajib? Adakah ini afwan. Idza tawaddaa ahadukum, perintah kat sini tidur, silap. Dia bukan ada perintah untuk ambil wudu. Oleh itu para ulama mengatakan dekat sini, untuk tidur maka mustahab, sekadar mustahab, bukan wajib. Mustahab. Yang kedua adalah untuk makan. Tadi hadis yang saya beritahu tadi kan. Kalau nak makan pun sunnah untuk dia untuk ambil wudu. Baik tuan-tuan, hadis yang seterusnya, hadis Ummu Salamah zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, datang qala ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim, iaitu dia Imrat Abi Talha, ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu daripada la yastahyi minal haqq, tidak malu daripada kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran. Ummu Sulaim sebelum dia tanya, maka dia kata, wahai Nabi, sesungguhnya Allah tak malu daripada kebenaran. Kemudian baru dia tanya, hal 'alal mar'ah min ghusli idza hiya ihtalamat? Adakah perempuan perlu mandi junub kalau dia bermimpi? Perempuan perlu tak mandi junub kalau dia mimpi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza hiya ra'atil ma. Yes, kalau dia nampak air mani lah, perempuan air mani. Okey, faedah hadis ni sangat besar tuan-tuan. Al-Imam Al-Bukhari, dia sebelum datangkan hadis ni, dia letak satu bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dia kata bab malu dalam agama. Malu dalam ilmu, al-haya minal ilm, malu dengan ilmu. Sebelum dia datangkan hadis ni, dia datangkan perkataan Mujahid tabi'in. Dia datangkan perkataan Mujahid. Dia kata Mujahid, bukan Mujahid sana, Mujahid tabi'in. Mujahid kata apa tuan-tuan? Radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Mujahid kata sesungguhnya tidaklah orang tu dapat ilmu. Ada dua orang yang takkan dapat ilmu. Yang pertama mustahyin wala mustakbir, orang yang pemalu dengan orang yang takabur. Dua jenis ni. Pemalu dengan orang yang sombong. Malu pun tak dapat agama sebab malu tanya, malu nak datang halaqah ilmu, malu nak macam-macam lah malu. Yang kedua orang yang sombong. Dua-dua ni tak akan dapat ilmu. Kemudian barulah Al-Imam Al-Bukhari datangkan hadis ni. Nak menunjukkan tidak perlu rasa malu terhadap agama. Kemudian didatangkan hadis Aisyah yang memuji kaum Ansar, yang mana mereka ni tidak menghalang malu mereka untuk bertanyakan tentang perkara agama, yang tafaqqahna fid din, untuk tafaqquh dalam agama.
Baik tuan-tuan, hadis ni ada satu faedah lain. Yang kedua ialah bila kita nak bertanya tentang perkara yang kita rasa benda tu memalukan, mulakan dengan perkataan ni. Kita mulakan dengan perkataan ni. Kita katakan, wahai ustaz, sesungguhnya Allah tu tidak malu daripada kebenaran, supaya orang tak fikir kita ni tanya benda-benda yang pelik. Supaya orang tak fikir kita ni tanya benda yang boleh benda ni. Sebab tu Muslim dia sebelum dia tanya, dia start dengan ni dulu. Dia start dengan sesungguhnya seronok dia. Pergi kat mama, pergi mama. Mana mama ada dah? Okey. Dah syakir. Okey, biarlah dia. Nak di. Okey, jadi kita kena bagi tahu dulu. Sesungguhnya Allah tak malu daripada dalam agama. Jadi Sulaim tanyakan benda ni kepada Rasulullah sebelum dia start tanya. Yang kedua, perempuan pun perlu mandi junub kalau dia nampak ada air keluar. Okey, seterusnya hadis yang last. Saya kira hadis yang last. Kan hadis yang last kan? Belum. Banyak hadis ni. Okey. Daripada Aisyah berkata qalat kuntu, hadis Aisyah. Aisyah, ni bagi mama. Okey. Bagi mama. Ya. Ya. Sebab virus air, ada memadai virus ke atau kena gosok botol? Okey, barakallahu fiik. Soalan yang bagus. Soalan yang baik. Kita jirus air, okey. Ini dua-dua kan, sama ada dalam mandi junub ataupun sama ada ambil wudu. Apakah kita panggil adakah gosok ni wajib ataupun sunnah? Jawapan dia, majoriti ulama mengatakan ianya hanyalah sunnah, menggosok. Gosok adalah sunnah. Melainkan jika kita tak yakin dengan gosok, melainkan ada benda yang menghalang, maka ketika itu barulah wajib. Ada benda yang menghalang daripada air sampai kepada kulit, maka ketika itu jadi wajib. Kalau tidak memadai, sama ada wudu ataupun mandi junub. Namun itu kita panggil ajza, memadai. Tetapi memang sunnahnya adalah menggosok. Itu sunnah. Okey. Wudu dan juga dalam mandi wajib. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata annahu kana yusibu thawb Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mani minal janabah. Rasulullah silap mana ni? Daripada Aisyah dia berkata kuntu aghsilul janabah min thawb Rasul sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salah wa in buqa'al ma'u fi thawbihi. Dalam riwayat Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasul sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Baik tuan-tuan, hadis ni adalah hadis yang nak menunjukkan bahawasanya air mani tidak najis. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Aisyah bagi tahu dia basuh baju Nabi yang terkena air mani daripada janabah. Yang terkena air mani daripada janabah, dia basuh tempat tu. Kemudian Nabi SAW keluar fayakhruju ila salah, kemudian pergi keluar solat, pergi masjid, tetapi ada kesan basuhan tu lagi. Masih ada kesan basuhan. Kemudian dia pun solat dengan baju tu. Solat dengan baju tu. Dalam riwayat yang lain, Aisyah beritahu kuntu afruquhu min thawbi Rasul sallallahu alaihi wasallam farkan. Aku hanya kerik sahaja kesan air mani daripada baju Rasul sallallahu alaihi wasallam farkan. Aku kerik saja, kerik. Kemudian Nabi pun solat dengan pakai itu. Nak menunjukkan apa? Air mani tidak najis. Namun perlu tak basuh? Perlu tak basuh? Okey, dalam riwayat yang lain kalau kita nampak kesan air mani, maka kita basuh tempat dia. Kata Aisyah, basuh tempat dia saja.
Kalau tak nampak, percik kan? Kalau dah kering, afrukuhu farkan, kerikkan saja. Namun hadis yang sama, mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah mengatakan ini menunjukkan najis. Betul? Menunjukkan najis. Sebab Nabi Aisyah basuh. Tapi najis cara basuh lain. Bila kering, cara nak menyucikan najis dia hanyalah hanyalah kerikkan saja. Namun majoriti para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa apa yang kering kalau dia tidak perlu dibasuh, maka dia pun sebenarnya kalau basah pun tidak wajib dibasuh. Itu kaedah dia. Maka dia bukan najis, tetapi dia termasuk dalam benda yang, tuan-tuan, kita kata kotor, ada dua kotor. Satu kotor najis, satu kotor bukan najis. Tai hidung, kahak, tai telinga. Kotor tak? Kotor kan? Tapi najis tak? Tak najis. Dan kotor-kotor ni sunnah dia untuk dibuang. Termasuklah sama sekali macam air mani. Kita katakan dia kotor, tetapi kotor yang bukan najis. Istilah kita lah ni. Istilah kita. Kalau ada pun tak basuh pun, maka ianya tidaklah membatalkan solat. Sebab solat perlu dengan baju yang suci daripada najis. Perbahasan ni panjang, tuan. Macam mana, bagaimana para ulama mazhab Syafi'i defend balik. Kalau tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan akan dapat, subhanallah, boleh nampak. Untuk mengasah malakatul ilmi, siapa yang nak mengasah mengasah bakat dia dalam menjadi fuqaha, dia perlu tengok bagaimana para ulama istinbat hukum. Ulama ni kritik balik, ulama ni rot balik. Kalau nak ni lah. Kalau sekadar awam ni, saya rasa tak perlulah. Dalam ni saya ajar dalam kelas, memang saya ajar detail lah dalam kelas, berstudent. Baik, hadis yang seterusnya. Hadis apa Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah. Mana hadis dia? Buku saya pergi ke mana saya tak tahu. Saya cari tadi. Haji baca je. Daripada Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang duduk antara keempat-empat cabang wanita, kemudian berusaha dengan bersetubuh, maka telah wajib mandi. Dalam lafaz lain ada tambahan wa in lam yanzil. Okey, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW, idza jalasa baina sya'biha al-arba' summa jahada wajibal ghusl. Dalam riwayat Muslim, wa in lam yanzil. Okey, ini yang saya kata tadi. Apabila ini kias Nabi, tuan-tuan, Nabi ni asyaddu hayaan. Nabi ni orang yang sangat pemalu dalam hadis. Nabi ni orang sangat pemalu orang dia. Dan malu Nabi ni lebih malu daripada orang perempuan yang kita panggil orang perempuan yang duduk kat rumah ni, kita panggil apa istilah dia? Perempuan apa? Anak dara pingitan. Anak dara pingitan duduk rumah kan. Anak dara pingitan Nabi lebih malu daripada tu. Subhanallah. Nabi lebih malu. Sebab tu kalau kita kaji, Nabi akan guna ni kias-kias ni. Antaranya hadis ni. Nabi bagi tahu apabila jalasa baina sya'biha al-arba', 4 cabang dalam terjemah tu kan. Ni tangan 1, 2, kaki dan 2 lagi. 1, 2, kaki kanan, kaki kiri 4. Maka bertemu jalasa. Maka dan jahada, dan cuba maksud jahada dekat sini, tuan-tuan, jahada ni cuba untuk melakukan hubungan kat sini. Maksudnya adalah apabila dia yang tadi saya kata tadi sudah bertemu dan sudah masuk sedikit sekadar hasyafah, maka wajibal ghusl. Dia sekadar bertemu saja tidak, tuan-tuan. Sekadar bertemu tidak. Dalam riwayat lain idza jawazal khitan, dalam riwayat lain idza jawazal khitan al-khitan,
apabila telah masuk tempat khitan lelaki dengan tempat khitan wanita, maka wajiblah mandi ghusl. Dia bukan sekadar bertemu. Kalau sekadar bertemu tanpa jawazah, tanpa dia masuk sikit, maka tak. Walaupun masuk sikit tetapi tidak lagi inzal, tidak lagi keluar, maka dah wajib mandi. Dah wajib mandi. Maaf. Dan hadis yang kata tadi idza jawazal khitan wal khitan wajib al-ghusl, ini antara dalil yang menunjukkan wanita itu dikhitankan. Kan baru-baru ni jadi isu besar kan. Kata tidak ada dalil bahawasanya wanita itu perlu berkhitan. Sebahagian ulama mengatakan, hatta Yusuf Al-Qaradawi mengatakan tidak ada dalil menunjukkan wanita itu perlu dikhitankan. Tidak ada dalil. Hadis ni ada, tapi hadis ni adalah dalil. Bagi pendapat yang mengatakan mazhab Syafi'i menggunakan hadis ni. Hadis yang terakhir lah saya kira ni, terakhir kan. Nak ke 10 dah. An Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir bin Abdullah wa 'indahum qaum fasaluhu 'anil ghusl faqala yakfika sa'a faqala rajul ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa awfar minka syi'ran wa khairan minka yuridu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi sallallahu dalam riwayat daripada Abi Ja'far Muhammad Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, dia kata annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir, dia dan bapa dia bersama Jabir bin Abdullah, dan bersamanya kaum, bersamanya orang lain. Kemudian dia tanya fasaluhu anil ghusl, kemudian dia bertanya tentang mandi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya bagaimana mandi wajib. Kemudian kata beliau, kata Jabir, yakfika sa'a, cukuplah sa'. Sa' ni satu ukuran pada zaman Nabi, yang mana kalau zaman sekarang adalah 3 liter. 3 liter. 3 liter saya kata tadi. Kemudian dia kata, tak cukup ni, dia kata. Faqala rajul ma yakfi ni, tak cukup ni. Maka dia berkata, Jabir kata, in kana yakfi man huwa awfar minka syi'ran wa khaira minka. Sesungguhnya 3 liter ni cukup buat kamu. Sesungguhnya 3 liter ni cukup buat mereka orang yang lebih banyak rambutnya daripada kamu dan lebih baik daripada kamu. Siapakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Nabi rambutnya lebat. Nabi rambutnya lebat. Bahkan kebiasaan rambut Nabi ialah sama ada di bawah telinga, di antara tiga kebiasaan rambut Nabi. Di bawah telinga, di antara telinga dan bahu, dan sampai mencecah bahu. Sebab apa ada perbezaan? Sebab Nabi pergi haji dan Nabi pergi umrah botakkan kepala. Jadi para sahabat lihat, kadang-kadang rambut Nabi tumbuh balik sampai ke paras telinga. Tapi Nabi memang simpan rambut panjang. Dan Nabi lebat rambut dia. Jadi Jabir kata, dia cukup buat orang yang lebih panjang rambutnya daripada kamu, bahkan lebih baik daripada kamu. Ini jawapan yang kita boleh katakan bahawasanya, yang selalu kita katakan bahawasanya Nabi ataupun perbuatan sahabat, kita boleh katakan kat sini orang, contohnya kita menambah amalan, kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih warak daripada kita. Nabi lebih cintakan Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Para sahabat lebih cintakan Allah, cintakan Nabi daripada kita. Kenapa kita kata tak cukup dengan amalan yang mereka buat? Tak cukup ni, asal kena tambah ni. Tak cukup nak tunjukkan cinta kepada Nabi ni, kena buat something yang lain. No. Nabi adalah orang yang lebih baik dan lebih baik, tuan-tuan. Wallahu alam. Habis hadis hari ni. Ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan lah. Ada pertanyaan, tuan-tuan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tangguhlah. Tak ada ya? Semua okey ya? Ada? Tak ada? Tak ada, alhamdulillah. Okay, baik. Jadi oleh kerana itu kita tangguh insya-Allah. Dia pun nak masuk. Next bulan depan kita akan masuk bab at-tayammum.
bab tayamum. Bagaimana tayamum? Adakah tayamum sampai ke lengan? Berapa kali tayamum? Adakah sah tayamum untuk perempuan? Sekadar banyaklah permasalahan tayamum yang kita boleh belajar insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Titik. InsyaAllah besok kita masih Tuh. walaupun kita hujan